Biasanya dia wariskan emas, tanah ataupun rumah. Tetapi jangan kita pula wariskan hutang pada waris kita. Okey? Apa keistimewaan emas? Keistimewaan emas ni dia adalah simpanan yang evergreen. Emas ni digunakan sebagai mata wang. Masa zaman Rasulullah 1400 tahun yang lepas kita gunakan dinar dan juga dirham. 1400 tahun yang lepas seekor kambing satu dinar. Dan hari ini dengan satu dinar kita boleh dapatkan seekor kambing. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk duit, nilai dia susut 40% dalam hanya 20 tahun. Emas ni bukan trend tapi emas daripada dulu sejak beribu tahun, sejak nenek moyang kita simpan emas. Nenek moyang kita pun simpan emas, simpan tanah, simpan dalam bentuk aset. Dia tak simpan duit yang banyak. Biasanya dia wariskan emas, tanah ataupun rumah. Tetapi jangan kita pula wariskan hutang pada waris kita. Okey. Yang kedua, nilainya dalam keadaan krisis, dalam keadaan peperangan. Okey, kalau kita tengok dekat US, Ukraine, mata wang susut nilai ataupun orang tak nak duit dah. Semasa perang Vietnam pun sama. Dia tinggalkan rumah. Kalau kita tengok orang Ukraine, dia tak tinggalkan dia tak bawa rumah dia. Tetapi dia tak bawa sebab benda tak ada nilai. Sama juga macam duit. Duit pun tak ada nilai. Orang luar pun tak nak duit mereka. Tetapi emas dia berbeza. Emas tetap laku dekat luar. Okey, yang seterusnya, emas ni boleh beli sikit-sikit. Kalau rumah kita kena ada 300,000, kena ada 500,000, kita kena berhutang. Melainkan kita betul-betul kaya baru kita boleh beli cash. Tapi emas ni kita boleh beli cash. Kita boleh beli 1 gram, kumpul 1 gram hingga sampai 1 kilo. Mungkin kita kumpul 7 tahun, masa tu harga dia dah naik 100%. Ini berdasarkan sejarah lah. Okey, so kita boleh kumpul sikit. Dan emas ni nilai dia tidak pernah menjadi kosong. Nilai emas tidak pernah menjadi kosong. Kalau kita tengok rumah dia boleh jadi kosong. Ataupun kalau mungkin rumah tu dah kurang permintaan, jadi harga turun. Ataupun rumah ni menjadi kosong macam ni, contoh kawasan tu kawasan banjir. Mungkin orang tak nak rumah kat itu. Ataupun apa yang berlaku dekat Ampang tu, rumah tu yang runtuh. So automatik rumah yang kedua tu terus ada orang nak beli dekat situ. Tuan-tuan dan puan-puan, emas ni ada dicerita dalam Al-Quran berulang kali. Kenapa emas 85 gram dah kena zakat, tetapi besi 1 tan pun tak kena zakat. Besi 1 tan pun tak kena zakat. Kenapa emas 85 gram dah kena zakat? Pasti ada sesuatu yang special yang akan membuatkan penyimpan dia terus kaya. Nilai dia akan terus bernilai. Sehingga kalau tuan-tuan baca dalam Al-Quran, ada disebut emas ni akan menjadi perhiasan pada penghuni syurga. Emas ni tak boleh dimanipulate. Itu kelebihan emas. Tak ada orang boleh cipta. Zaman sekarang ni, orang boleh cipta macam-macam. Telur pun orang boleh buat tiruan. Tetapi emas, tak ada siapa. Tak ada saintis yang boleh cipta emas lagi. Nampak tak? Emas dan juga perak. Sebab tu nilai dia terpelihara sejak beribu tahun yang lepas. Tetapi duit kertas, kalau kosong, hanyalah sekeping kertas. Tetapi emas, kalau turun nilai dia, dia tetap emas. Orang cari sampailah 5,000 tahun yang akan datang pun tetap orang akan cari emas. Tetap bernilai. Dia evergreen. Jadi tuan-tuan, kita tengok emas ni adalah ciptaan Tuhan. Mata wang yang kita pakai, mata wang fiat ni adalah government money. Dan mata wang digital adalah people's money. Jadi tuan-tuan pilih mana yang duit yang terbaik. Sudah tentu ciptaan Tuhan. Jadi tuan-tuan, emas sebab tu dia ciptaan Tuhan, dia terpelihara dan dia tidak boleh dimanipulate. Tidak boleh dimanipulasi. Sebab tu kalau kita tengok, US sebenarnya yang putuskan hubungan dengan dolar dengan emas ni. Sebab tu dia semakin lama semakin kaya. Satu lagi, emas ni tak ada dalam sistem kewangan. Okey, tak ada dalam sistem kewangan. Tak ada siapa tahu berapa banyak simpanan emas kita. Kalau yang lain semua kita kena declare. Kena declare dekat LHDN. Tetapi emas ni tak ada siapa tahu. Orang yang bankrupt pun boleh simpan emas. Contoh macam saya tak tahu berapa kat yatim. Mungkin ada 10 kilo, 20 kilo dekat rumah. Okey, amin. So, kita tak tahu. Dan tak ada siapa tahu. Saya hanya ceritakan pada isteri saya. Itu pun untuk kita kira zakat lah. Jangan tak cerita pada waris pula. So kita cerita kat waris kat mana kita simpan. Okey tuan-tuan, saya nak petik kata-kata Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, iaitu penulis buku Buang Emas ni. Bukan emas yang membuatkan kita kaya, tetapi ilmu tentang emas. Tuan-tuan, ramai orang dia simpan walaupun harga emas naik lebih kurang 600% dalam masa 20 tahun. Tetapi ramai orang rugi simpan emas. Sebab apa? Ramai yang terjebak dengan skim cepat kaya. Jadi yang membuatkan kita kaya adalah ilmu tentang emas. So kalau tuan-tuan ada ilmu yang banyak tentang emas, potensi untuk kita rugi tu kurang. Potensi untuk kita untung tu lebih tinggi. Nasihat saya, cari orang yang boleh guide anda. Paling mudah sekali baca buku. Yang ini saya mudah faham. Buku Wang Emas. Paling mudah lah. Baca buku dan cari orang sesiapa yang boleh guide. Macam siapa yang invite tuan-tuan dan hadir G100 Talk Show pada hari ini. Tanya mereka. Sebab apa mereka invite mereka, tuan-tuan dan puan? Dia nak tengok tuan-tuan berjaya dalam kewangan. Berjaya kukuhkan kewangan dengan simpanan emas. Dan dalam G100 ni, dalam G100 ni, kita sediakan education system. Contoh macam G100 Talk Show ni, setiap hari Rabu kita sediakan percuma kepada penyimpan emas, supaya kita tahu yang membuatkan orang kaya, orang untung dengan emas itu adalah ilmu tentang emas. Sebab kalau kita beli emas kat luar, dia tak peduli pun tuan-tuan dan puan-puan untung ke rugi ke, dia tahu nak jual emas. Tetapi kita sediakan ilmu.
Malah tuan-tuan boleh menjana pendapatan pasif, iaitu dalam slot BOP lah, dengan simpanan emas. Sambil simpan emas pun boleh jana pendapatan, insyaAllah.